مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Yang dihormati seluruh tuan kuasa dan pegawai masjid, tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ni Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati majlis ilmu kita ini. Seterusnya Allah taala permudahkan kita dalam nak mencapai ataupun nak menuju syurga Allah. Kerana kita sedia maklum bahawa di dalam menuntut ilmu ini, di antara kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, yakni ilmu berkaitan dengan kefarduan dia, ilmu tentang agama dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Mungkin ada yang bertanya, macam mana mudah jalan ke syurga ni dengan belajar ilmu? Dia ibarat mudah je tuan-tuan. Kita nak ke mana-mana pun tuan-tuan, dia mesti ada maklumat tentang jalan. Kita nak pergi satu tempat yang kita tak biasa pergi, tuan-tuan akan perlu dan berhajat kepada peta, penunjuk jalan. Kalau hari ni GPS, ya, ada GPS, ada map, ada Waze dan sebagainya. Kalau dulu tuan-tuan, dulu orang buka peta. Orang buka peta dulu. Saya ingat dulu waktu saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, nak datang Kuala Lumpur ni daripada Kelantan, kita biasa datang Kuala Lumpur ni cuti sekolah dah. Seronok tengok bandar besar ni, tengok bangunan tinggi, ada tol. Seronok tuan-tuan. Daripada Kelantan dulu naik highway, naik jalan kena bayar tol. Seronok. Kelantan tak ada tol. Ya, kita naik jalan tengok bangunan tinggi-tinggi, hebat tuan-tuan. Nak boleh datang Kuala Lumpur ni bila? Waktu cuti sekolah. Ya. Tapi bila nak datang Kuala Lumpur ni tuan-tuan, ya, ayah saya ni dia akan pergi ke pusat penerangan pelancongan. Kan? Dia ada pusat di Kota Baru tu. Di situ dia akan letak peta-peta negeri. Ada Pahang, ada Terengganu, ada Perak, ada yang peta Malaysia. Itu kami akan kutip dulu nak pergi. Bila sampai daripada Kelantan, Raub, Betong tu okey lagi. Sampai je tol Gombak, di situ berhenti buka peta. Sekarang kita nak pergi mana? Daripada Gombak tu nak lalu MRR2 tu kan? Yang tu dia mula tengok peta. Nak pergi mana? Shah Alam. Okey, sekarang ni macam mana nak pergi Shah Alam? Buka peta tuan-tuan. Buka peta bentang, kadang-kadang berhenti parking tepi, buka dulu peta. Atas bonet kereta tu pusing sana pusing. Okey, sekarang kita menghadap ke arah ni. Itu ayah saya dulu tuan-tuan. Kami lah anak-anak yang tukang baca. Ni jalan apa sekarang?
Ni jalan kita sekarang ni berada jalan mana? Jalan kono. Okey, kanan. Silap lepas, kami kena marah. Tu biasalah dulu. Sekarang alhamdulillah ada GPS, ada Waze dan sebagainya. Maknanya nak tunjuk kata kita belajar ni tuan-tuan. Ya, kita belajar ni ibarat kata macam kita tahu jalan. Nak tahu jalan, nak ke syurga Allah, dia ada jalan dia. Maka jalan dia ni, dia ada kona kiri kanan ni dia tak sebut. Cuma dalam bab kita belajar ni, dia ada benda yang fardu, ada benda yang sunat, ada benda yang haram, ya, ada benda yang makruh, ada benda yang mubah. Maka inilah jalan untuk tuju syurga Allah. Kalau seorang tu dia asyik haram, tak buat haram, ibarat kata dia tak tuju straight jalan ke syurga. Dia kona, macam mana nak sampai syurga? Jadi ibarat kata kita belajar ni, kita nak jalan, nak dipermudahkan jalan ke syurga Allah. Jadi itu gambaran daripada hadis Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung perbincangan kita dalam rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 daripada sifat-sifat sembahyang. Di penghujung dah tuan-tuan ya. Rukun yang ke-8 di penghujung. Ya, berkaitan dengan duduk antara dua sujud. Ke-8 al-julus baina sajdatayhi mutmainnah. Kita dah baca sikit baru ni. Cuma kita tak sempat nak khatam rukun yang ke-8 tersebut. Jadi malam ni dia sambung sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi qala wal masyhur, dan yang masyhur, pendapat yang masyhur ialah sannu jilsatin khafifah, sunat untuk duduk sebentar. Sunat untuk duduk sebentar yang kita panggil dengan duduk istirahah. Ya, duduk ni dia ada duduk yang dipanggil dengan duduk istirahah. Iaitu bila ba'da sajdati tsaniyah fi kulli rak'atin yaqumu anha. Pada selepas sujud yang kedua setiap kali rakaat yang kita nak berdiri daripadanya. Maknanya dalam duduk, selepas duduk kita terus nak berdiri. Sebelum berdiri itu kita disunatkan untuk duduk istirahah. Duduk istirahah di situ. Bi'alla, yakni duduk yang macam mana? Duduk yang kata yaqumu anha tersebut ialah duduk yang tidak ada tasyahud. Duduk yang tidak diiringi dengan tasyahud. Kan selepas sujud yang kedua ada, lepas bangun daripada sujud yang kedua tersebut ada yang diiringi dengan tasyahud. Ya, tasyahud awal sebagai contoh. Ya, yang tu tak ada lah istirahah dah situ, dah duduk dah situ. Ataupun untuk siapa? Untuk orang yang sembahyang duduk. Sembahyang duduk pun tak ada duduk istirahah. Dia miss satu benda yang sunat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lilittiba', kerana mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sandarannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maknanya di sana ada yang dipanggil dengan duduk istirahah. Ya, untuk siapa? Untuk orang yang sembahyang berdiri. Untuk siapa? Untuk orang yang terus, untuk rakaat yang terus bangkit daripada sujud yang kedua untuk berdiri terus, maka di sana ada yang dipanggil dengan duduk istirahah. Wathani, pandangan yang kedua la tusannu, pandangan yang kedua tak sunat. Ini maknanya muqabil pandangan yang tidak masyhur. Kerana apa? Kerana ada khabar hadis Wa'il bin Hajar. Kan hadis Wa'il bin Hajar ni dia masyhur tuan-tuan. Kalau sebut hadis Wa'il bin Hajar ni hadis apa? Hadis seorang sahabat Nabi yang masuk dalam rumah, kemudian dia sembahyang terus. Dia sembahyang, bila dia pergi pada Nabi SAW, Nabi kata, ulang sembahyang kamu.
Fa innaka lam tusalli. Itu hadis Wa'il bin Hajar. Kemudian dia ulang lagi sampai 3 kali dia tak mampu. Siapa orang ni? Itu Wa'il bin Hajar. Itu hadis Wa'il bin Hajar. Maka berdasarkan daripada hadis tersebut, selepas itu Nabi SAW sebut kepada dia tentang cara sifat-sifat sembahyang. Maka berdasarkan daripada hadis tersebut, ulama ambil istinbat berkaitan dengan sifat-sifat sembahyang. Cara nak sembahyangnya macam mana? Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza rafa'a ra'sahu min as-sujud istawa qa'iman. Bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia angkat kepalanya daripada sujud, dia terus berdiri tegak. Istawa qa'iman, dia akan berdiri tegak. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hajar. Wa ajab al-awwal. Bila ada dua pandangan ni, orang yang berpegang dengan pandangan yang pertama, yang kata sunat tadi, dia nak jawab balik. Dia kata macam mana? Bahawa hadis itu hadis yang gharib dan diihtimalkan, ditanggung, bahawa apa yang disebut ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut ialah untuk menunjukkan keharusan. Bukan kata satu benda yang dilazimi oleh Nabi SAW ataupun yang diamalkan oleh Nabi. Cuma di sini dibuat atas dasar untuk menunjukkan harus, menunjukkan boleh. Kalau daripada sujud yang kedua tersebut kita terus nak bangkit tanpa duduk istirahat. Dia berapa ramai kalau orang yang tak biasa duduk istirahat, buat istirahat, silap-silap boleh keliru tuan-tuan. Orang tak biasa duduk istirahat. Kalau dah biasa tak apa, yang tak biasa jangan buat pasal. Sekali dia pergi sujud pula sekali lagi naya. Kan? Tak biasa. Saya tak biasa buat. Kita biasa bangkit terus. Orang yang amalkan ni biasanya tuan-tuan duduk istirahat ni kalau orang yang ada sakit lutut, sakit tumit, yang mungkin berat sikit badan dia akan ada duduk istirahat. Dia akan ambil lajak sikit. Lajak dia duduk tu, okay, dia tekan sana, dia tekan, dia bangkit. Itu kadang-kadang ada yang macam tu. Jadi duduk istirahat ni di antara benda yang disunatkan. Bila kita sebut sunat, benda yang macam ni pun sunat ke Ustaz? Ya, benda-benda yang simple ni tuan-tuan. Ya, banyak dalam agama kita ni benda yang simple. Sunat-sunat yang simple. Contoh kita ambil wudu. Di antara apa benda yang sunat? Yang simple tuan-tuan, menghadap kiblat. Sunat tak? Sunat tu. Kan berpahala tak? Berpahala. Bila sebut sunat ni apa dia tuan-tuan? Bila sebut sunat ialah sesuatu benda yang mana kalau kita amal berpahala. Cuma kita ada takrifan yang panjang, iaitu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak dibalas, tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu benda yang sunat. Bila kita fahami daripada situ tuan-tuan, apa yang kita faham? Maknanya kalau tak buat pun tak apa. Kan? Kita fikir tentang dosa tu. Sebab tu kita tak buat. Kita tak fikir tentang yusabu fa'iluh. Diberi pahala orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Benda tu simple, menghadap kiblat. Kalau macam ni, duduk istirahat, simple je tuan-tuan. Dapat pahala di situ. Sebab apa? Sebab Nabi SAW buat. Dia benda kita nak faham ni tuan-tuan. Benda sunat ni memanglah kalau buat dapat, tak buat tak apa. Dia macam kita kata nak beli rumah lah tuan-tuan. Benda wajib ni macam benda asas. Apa benda asas? Kata kita nak beli rumah, saya duduk di rumah. Apa maksud dia tuan-tuan? Rumah ni apa maksud dia? Rumah tu ada pintu, ada tingkap, ada bumbung, ada tiang, ada dinding, ada lantai. Ada bilik dia, ada dapur dia, ada tandas dia. Buka kepala paip, ada air. Buka suis, ada elektrik. Ada kipas angin, ada lampu. Itu asas biji rumah. Boleh dah duduk di situ? Dah boleh, dah jadi dah rumah. Boleh dah jadi penempatan? Boleh dah. Tapi tuan-tuan duduk dah macam tu saja. Dah. Kita akan cari apa? Kita akan cari sofa. Sofa tu kalau tak ada sofa boleh duduk dah rumah tu? Boleh. Kalau kita tak cari katil, boleh tak duduk? Boleh. Tidur boleh tak? Boleh.
Kan? Tak ada TV, tak ada sofa, tak ada jam dinding, tak ada hiasan-hiasan dinding yang tuan-tuan beli tu. Kan? Pergi sana beli tu, pergi sana beli ni. Buh atas dinding, buh atas almari. Tak cukup dengan almari tu, bubuh lagi tuan-tuan. Buh pula dengan bunga-bunga kembang pula. Kan? Dengan atas meja tu tak cukup dengan meja makan, buh pula bunga atas meja. Nak bagi cantik, nak bagi lawa. Tapi kalau tidak ada benda tu, boleh tak makan? Tak ada meja makan, tuan-tuan boleh makan? Boleh makan. Maka begitulah juga di antara perbezaan di antara benda yang wajib dengan benda yang sunat. Rumah tadi wajib. Kan? Ada tiang, ada bilik, ada dapur, ada tandas dan sebagainya. Itu wajib. Dalam kita nak bagi ta'rifan berkaitan dengan sebuah rumah. Tetapi adakah begitu saja? Tak cukup. Kena ada benda-benda yang lain tambahan. Maka itulah benda-benda yang kita panggil dengan benda-benda yang sunat-sunat tadi. Benda yang sunat ni lah yang nak bagi cantik, yang nak bagi indah, yang nak bagi lawa. Dalam sembahyang pun berapa banyak benda-benda yang sunat yang kita datangkan untuk elokkan, cantikkan ibadah tuntutan yang wajib ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada lafaz musannif rahimahullah, apabila Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut fi kulli rakaah, pada setiap rakaat, apa maksud dia? Iaitu pada semua sembahyang yang jenis fardu ataupun sembahyang yang jenis sunat. Semua sembahyang sunat pun ada, sembahyang fardu pun ada yang dipanggil dengan duduk istirahat. Dan demikianlah terkeluar daripada tuntutan sunat duduk istirahat itu ialah sujud tilawah dan sujud syukur idza qama anha, apabila kita berdiri daripadanya. Contoh kalau dalam sembahyang sujud tilawah, kan sujud tilawah ni tuan-tuan, ada tak duduk istirahat bagi Jumaat? Kan kita sujud, bangkit tu macam mana? Bangkit terus, tidak ada duduk istirahat di situ. Kadang-kadang kita tengok ada tuan-tuan yang duduk istirahat sebelum bangkit qiyam untuk sambung, imam sambung bacaan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sebelum imam baca tu, bangkit tu, ada yang duduk istirahat. Tidak ada duduk istirahat selepas sujud tilawah. Yang ada duduk istirahat ialah ketika mana sujud yang kedua, sujud rukun tu dalam sembahyang. Nak bangkit qiyam, yang di situ ada duduk istirahat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian musannif rahimahullahu taala membahaskan tentang fi kulli raka'atin yaqumu anha, pada setiap rakaat yang dia berdiri daripadanya. Macam mana ni? Yang berdiri daripadanya itu, adakah benda itu setiap kali secara perbuatan ataupun ada tempat-tempat tertentu? Contohnya macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Contohnya kalau seseorang tersebut dia sembahyang, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, dia kata dengan maknanya setiap kali dia berdiri daripada rukun, daripada sujud yang kedua itu, maka di situ ada duduk istirahat. Contoh kata Al-Imam Al-Baghawi, dia mengatakan bahawa iaitu apabila seseorang tersebut sembahyang 4 rakaat, iza salla 4 rakaat, dia sembahyang Isya, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar sebagai contoh. Ya. Bitasyahudin, yakni dia sembahyang 4 rakaat tersebut dengan hanya satu tasyahud, tasyahud akhir saja dia baca. Maka di situ tuan-tuan, dia boleh duduk istirahat pada setiap kali rakaat. Maknanya apa dia? Bukan tertentu duduk istirahat tersebut pada rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga sahaja. Tidak tertentu hanya pada rakaat itu sahaja. Pada rakaat yang kedua sekiranya dia tak baca ataupun dia tidak lakukan tasyahud awal. Sebab kita maklum bahawa tasyahud awal itu bukan rukun. Itu merupakan tasyahud yang dipanggil dengan sunat ab'ad. Dia tidak duduk di situ.
Ya, dia terus bangkit, nak bangkit terus. Dia tak mau buat, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Biasa tidak sengaja ni payahlah sikit. Kan? Sengaja ataupun tidak sengaja, ya, dia tetap disunatkan duduk istirahat. Duduk tasyahud tak buat, tapi dia buat duduk istirahat. Boleh tak? Boleh. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Yang tu yang dipanggil dengan fi'lan. Maknanya setiap kali ada sujud yang kedua yang nak bangkit terus, kan, daripada sujud yang kedua tersebut untuk sambung pada rakaat yang berikutnya, maka di situ ada duduk istirahat, melainkan pada sujud tilawah ataupun sujud syukur dan sujud syukur. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yajlis lil istirahah fi kulli rak'atin minha. Duduk semua. Lianna idza thabatat fil awtar fa fi mahalli at-tashahhud aula. Kerana kata al-Imam Al-Baghawi, kalaulah dalam rakaat yang witir, rakaat yang bilangannya ganjil 1 dan 3 itu kita duduk istirahat, sunat duduk istirahat, maka kalau dalam tasyahud awal, kalau kita tak duduk tasyahud awal, kita nak bangkit terus, maka di situ lebih aula untuk kita duduk istirahat. Itu kata fatwa daripada Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Baik tuan-tuan, nak duduk istirahat ni kadarnya macam mana? Lama mana boleh duduk? Kan? Duduk lama ke? Istirahat. Duduk pun kata duduk istirahat. Singgah sebentar. Bila kata singgah ni lama, sekejap saja. Sekadar nak, mungkin orang nak ambil lajak, letih, duduk lama, sujud lama dan sebagainya. Jadi setengah orang dia nak bangkit tu, dia kena duduk dulu, takut jadi pening. Kalau bangkit terus dia jadi pening, berpinar mata, darah tinggi tuan-tuan. Bila sujud lama, kan, sujud tak lama mana pun dia jadi pening. Bangkit tu, kalau bangkit terus mungkin boleh jatuh. Duduk istirahat. Baik tuan-tuan, maka nak duduk istirahat ni kadarnya macam mana? Kata musannif rahimahullah, wa yukrahu tatwiluha 'ala al-julus wa yukrahu tatwiluha 'ala al-julus baina as-sajdatain. Dia kata makruh kalau kita duduk melebihi daripada kadar duduk antara dua sujud. Dia tak boleh lebih daripada kadar tersebut. Kadar yang macam mana? Kadar yang kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ataupun wa'afini wa'fu anni. Kan, itu kadar dia. Jangan lebih. Kalau lebih makruh, kata musannif rahimahullahu taala. Kata Khatib Syarbini, hukumnya makruh. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka difahami daripada kata Khatib Syarbini tadi, bila disebut kata makruh, kadar ataupun tempoh yang panjang daripada duduk antara dua sujud, maka difahami daripada situ apa dia tuan-tuan? Difahami daripada situ bahawa kalau panjang makruh. Batal tak? Tak batal. Maknanya kalau duduk panjang tak batal semayang. Kalau dia nak kata batal, dia akan sebut kata, dan batal kalau duduk istirahat itu lebih daripada kadar duduk antara dua sujud. Jelas. Tapi di sini dia menggunakan lafaz ataupun dia memberi hukum, kata hukumnya di situ adalah makruh kalau kita duduk istirahat dalam tempoh yang panjang daripada kadar duduk antara dua sujud. Itu hukum dia. Ustaz, boleh tak saya nak duduk lama, duduk istirahat? Boleh. Cuma hukumnya makruh. Batal tak sembahyang? Kalau ikutkan Khatib Syarbini, dia mengatakan bahawa tidak batal, dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Ramli. Namun begitu, pandangan ini dibantah oleh ulama-ulama yang sezaman dengan Syekh Ramli. Mereka mengatakan bahawa hukumnya batal. Yang selain daripada Syekh Ramli kata tak sama seperti mana Syekh Ramli. Syekh Ramli kata hukumnya hanya sekadar makruh. Yang lain kata tak, bukan begitu hukum dia. Dibantah oleh orang lain. Maknanya kita pun berjaga-jagalah tuan-tuan. Bila mana ada benda pandangan yang lain yang mungkin boleh merosakkan sembahyang kita, maka janganlah kita buat.
Tapi kalau kita nak buat sekali-sekala sebagai menunjukkan ataupun mengingatkan hukum tersebut, dipersilakan. Tak ada masalah di situ. Wal asah, dan yang sebenarnya bahawa duduk istirahat itu hanyalah fasilah. Apa fasilah? Yani pemisah bainar rak'atain, lianna la min al-ula wala min al-thaniyah. Duduk istirahat itu hanyalah sekadar untuk apa dia? Untuk memisahkan di antara dua rakaat. Bukan termasuk daripada rakaat yang pertama dan juga tak termasuk daripada rakaat yang kedua. Itu maksud daripada duduk istirahat. Dan disunatkan juga. Disunatkan apa? Ayyamuddat takbir minar raf'i minas sujud ila al-qiyam lianna la annahu yukabbir takbiratain. Dia sebut di sini. Kan kita biasa bangkit daripada sujud, kita Allahu Akbar. Bila duduk istirahat, dia pun bertibar di situ. Nak bangkit pula, dia pun baru Allahu Akbar sekali lagi. Itu tak kena. Dia kena macam mana tuan-tuan? Dipanjangkan takbir dia. Bacaan takbir Allah. Start daripada apa? Start daripada bangkit daripada sujud tersebut. Allahu Akbar. Sampai dia qiyam. Dipanjangkan bacaan takbir tersebut sampailah dia qiyam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini. Itu yang dia sebut. Bukan dengan 2 kali takbir. Jangan 2 kali takbir. Itu tak kena. Allahu Akbar, duduk istirahat, bangkit sekali lagi, nak bangkit daripada duduk istirahat tersebut, dia pun takbir sekali. Itu tak kena. Bukan tempat dia di situ. Caranya ialah dengan dipanjangkan bacaan takbir daripada sujud sampailah dia qiyam, yang walaupun dia nak duduk istirahat. Tuan-tuan fikirlah, nak duduk istirahat lama mana? Agak-agak nafas panjang. Silakan. Itu di antara benda yang sunat lah. Benda yang sunat untuk kita lakukan. Baik, selesai tajuk kita berkaitan dengan rukun yang ke-8. Masuk pada rukun yang ke-9. Di sini dia gabung. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia gabung At-Tasi' wal-Ashir wal-Hadi Ashar. Dia gabung terus. Dia gabung di sini sebab apa? Sebab di sini dia satu tempat. Apa di sini tuan-tuan? Rukunnya pada ke-9, 10 dan 11 ini, iaitu berkaitan dengan tasyahud. Dia ada duduk, dia ada tasyahud, dia ada salawat di situ. 3 di satu tempat. Maka dia gabungkan terus jadi 3 di sini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-Tasi' wal 'Ashir wal 'Hadi 'Ashar min al-arkan, daripada rukun-rukun. Yani tasyahud yang macam mana? At-tasyahud summiya bidzalik li'anna fihi syahadatain fa huwa min babi tasmiyatil kull bismil juzu. Tasyahud dinamakan yang demikian itu duduk tasyahud. Kerana apa? Kerana dalam duduk tersebut adanya syahadatain. Syahadatain. Apa syahadatain? 2 kalimah syahadah itulah syahadatain. Fa huwa min babi tasmiyatil kull, iaitu daripada bab, kalau kita mengaji balaghah, yang dipanggil tasmiyah al-kull minal juzu. Tasmiyatul kull bismil juzu, menamakan keseluruhan perbuatan benda itu dengan sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam perkara tersebut. Kan macam kita lah tuan-tuan, air apa ni? Air Milo. Air Milo contoh. Kan Milo saja ke? Tak. Milo itu sebahagian daripada apa yang ada dalam kandungan minuman tersebut. Dia ada, mungkin ada gula, dia mungkin ada susu. Kan nak buat tu. Tapi tak sebutlah semua. Dia panggil tasmiyatul kull bismil juzu, menamakan semua daripada dengan kita ambil satu bahagian daripada nama yang ada dalam kesemua tersebut. Ini dipanggil dengan tasmiyatul kull bismil juzu. Wa qu'uduhu, dan duduknya. Ni di antara rukun dia. Rukun tu at-tasyahud wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud tersebut, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dia tuan-tuan? Dalam tasyahud
dalam lafaz tasyahud satu rukun, selawat ke atas Nabi satu rukun yang lain. Nak bilang rukun qauli itu kita ingat kan, tasyahud satu, selawat satu kan. Rukun qauli dia ada berapa? Ada takbir, ada Fatihah, ada tasyahud, ada selawat atas Nabi, dan ada salam. Ini yang dipanggil dengan rukun qauli. Boleh ingat lah ni. Rukun qauli ada 5 kan. Takbir, lafaz takbir. Qauli ni sebutan. Takbir, Fatihah, tasyahud, selawat atas Nabi, dan juga salam yang pertama. Itu rukun qauli. Baik. Wa qu'uduhu wassalatu ala nabi, dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang mana? Fi akhirih. Yang akhir tu, bukan yang tasyahud awal tu. Fi akhirih wal qu'udu laha ala ma sayati tafsiluhu, dan duduk baginya bagi tasyahud itu atas penerangan yang akan dia bawa nanti. Fatashahud wa qu'udu in aqibahuma salamun. Yang kata rukun itu ialah apabila tasyahud dan duduk itu yang diiringi dengan salam. Yang diiringi dengan salam, tasyahud dan duduk yang diiringi dengan salam itu, maka yang dua-dua itulah yang dipanggil dengan rukun. Yang tu yang rukun. Yang tak diiringi dengan salam, yang tasyahud awal, duduk tasyahud awal, itu sunat di situ. Itu sunat di situ. Itu bukan rukun. Ada orang dia masih keliru lagi kan. Hak tasyahud akhir pun dia keliru lagi. Yang manakah yang kata rukun? Dia tak tahu lagi tuan-tuan. Hak rukunnya di mana? Hak sunatnya di mana? Jadi dalam ni kita akan sebut dah nanti. Sampai tahap manakah yang kata rukun? Ada orang tanya, Ustaz, saya tak bacalah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tadi tu imam bagi salam, saya kalut bagi salam sekali. Macam mana sah tak semayang kita? Tu maknanya dia tak faham di manakah yang kata rukun, yang manakah yang kata sunat. Agak tuan-tuan tak ada lah yang macam tu. Hanya ni biarlah budak-budak dulu yang tak erti pun. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma at-tashahhud fa liqaul Ibn Mas'ud. Adapun tasyahud itu bagi riwayat daripada Ibn Mas'ud, kunna naqul qabla an yafruḍa alaina at-tashahhud. Abdullah bin Mas'ud kata, Abdullah bin Mas'ud ni merupakan di antara sahabat Nabi yang awal Islam dia. Di antara sahabat Nabi yang awal Islam dia. Dia kata, dulu kami ucapkan sebelum difardukan ke atas kami tasyahud. Sebelum adanya lafaz tasyahud, iaitu kami sebut assalamu ala Allah qibali ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Tuan-tuan, itu lafaz tasyahud di permulaan sebelum adanya lafaz tasyahud yang diajar oleh Nabi, yang ditekan, yang ataupun yang disyariatkan. Itu di awal disebut di dalam tasyahud mereka. Itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu salamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Kamu tak perlu dah nak bagi salam ke atas Allah, kerana Allah Taala itu dah memang dia bersifat dengan assalam, sejahtera itu memang daripada Allah. Tak payahlah assalamu ala Allah. Tak payah selamat sejahtera ke atas Allah, tak payah dah. Allah Ta'ala itu punca kesejahteraan. Kita nak ucapkan dia, siapa yang nak bagi pada Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, walakin qulu, kata Nabi, at-tahiyatu lillah sampai akhir. Jadi dalam lafaz tahiyat ni dia banyak tuan-tuan. Kalau kita nak baca tentang lafaz-lafaz ni, kena buka dalam kitab-kitab hadis lah. Dalam kitab-kitab hadis dia banyak cerita tentang lafaz-lafaz tahiyat, at-tahiyatu lillah, dan macam-macam lah lafaz tahiyat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni wal Baihaqi wa qala isnaduhu sahih wa dalalatu minhu min wajhain, dan dalil daripada apa yang kita dapat, petunjuk daripada yang kita dapat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi ini,
Kata Al-Khatib Asy-Syarbini, ahaduhuma at-ta'bir bil fardhi wa tsani al-amru bih. Yang pertama ialah at-ta'bir bil fardhi, maknanya menunjukkan tentang kefarduan, dan yang kedua menunjukkan tentang perintah dengannya. Wal muradu farduhu, dan yang dikehendaki dengan kefarduannya itu ialah fi julusi akhiris salah, iaitu duduk di akhir sembahyang, yang akan diterangkan nanti. Adapun duduk baginya itu fali'annahu mahalluhu faitba'u, kerana duduk baginya itu kerana itulah tempat dia, tempat untuk baca tasyahud. Wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal julusu la fasatil kalamu alaihima. Adapun selawat atas nabi dan duduk untuk selawat itu, maka juga akan diterangkan nanti sebab-sebab dia. Jadi yang penting kena baca bagi habislah tajuk ni, dan tuan-tuan kena ikuti dan fahami secara satu persatu insya-Allah. Kita akan terangkan nanti kenapa kena tasyahud, kenapa kena selawat atas nabi dan kita duduk dengan selawat tersebut. Jadi dia akan terangkan nanti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa illa. Wa illa ni apa maksud dia? Disambung di mana? Disambung yang atas tadi. Yang atas tu di mana tuan-tuan? Disambung ialah apabila tasyahud yang dan duduk yang diiringi dengan salam, maka kedua-duanya itu adalah rukun. Sekiranya tidak, wa illa ni sekiranya tidak, ai wa illa sekiranya tidak diiringi oleh salam, fa sunnatan, kedua-duanya itu adalah sunat. Al-akhbar as-sahihah. Kerana ada hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW pernah berdiri daripada rakaat yang kedua daripada sembahyang zuhur, dan Nabi SAW tidak duduk. Nabi ini ada perbuatan-perbuatan Nabi yang Nabi kadang-kadang Nabi terlupa, kan? Nabi terbangkit, Nabi terkurang rakaat. Adakah sifat Nabi ni pelupa? Tak. Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa boleh. Macam mana kalau Nabi tak pernah lupa tuan-tuan, ataupun Nabi tidak ditakdirkan untuk lupa pada tarikh tersebut, macam mana kita nak tahu tuan-tuan? Kalau kita lupa macam mana nak buat? Jadi Allah Ta'ala tetapkan, takdirkan ada keadaan-keadaan yang mana bila mana Nabi buat ialah untuk menunjukkan kepada ummah. Sama juga dengan perbuatan ini, Nabi buat ni untuk tunjuk apa? Untuk tunjukkan kata harus, boleh macam tu. Apa yang disebutkan di sini ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW pernah berdiri daripada 2 rakaat. Rakaat yang kedua daripada sembahyang zuhur, dan Nabi tidak duduk. Nabi tidak duduk. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Nak tunjukkan kata tasyahud awal itu bukan rukun, satu. Kemudian falamma qada salatahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatain qabla as-salam summa sallam. Kemudian apabila selesai sembahyangnya, Nabi SAW bertakbir dalam keadaan Nabi duduk, dan Nabi pun sujud 2 kali sebelum salam. Ini nak tunjukkan apa pula? Nak tunjukkan kata adanya pensyariatan sujud sahwi. Kemudian apa lagi nak tunjuk? Nak tunjuk kata yang kata sujud sahwi itu ialah sebelum salam. Nak tunjuk apa lagi tuan-tuan? Nak tunjuk kata sujud sahwi itu 2 kali sujud. Nak tunjuk apa lagi tuan-tuan? Nak tunjukkan kata sujud sahwi ni di akhir, setelah selesai tasyahud sebelum salam, maka disitulah tempat sujud sahwi. Hadis pendek je, tapi kita faham banyak hukum daripada apa yang disebut sini. Summa sallam. Dalla ada okay. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullah, wa kaifa qa'ada. Macam mana cara untuk duduk? Cara untuk duduk macam mana? Fi jilsatis salah. Wa kaifa qa'ada fi jilsatis salah jaza. Macam mana cara yang kita nak duduk dalam sembahyang ni? Boleh duduk. Tuan-tuan nak duduk melunju ke depan, kaki menghadap kiblat, melunju, boleh tak? Boleh. Nak duduk macam mana lagi tuan-tuan? Duduklah. Nak duduk bersila, boleh tak? Boleh dalam sembahyang. Bangkit daripada sujud, tuan-tuan nak duduk bersila, boleh tak? Boleh. Jaza, harus. Cuma di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada duduk-duduk yang sunat.
Duduk bersila boleh pahala sunat tak? Tak boleh pahala sunat. Kan? Buat macam ni boleh pahala sunat. Duduk je pun. Baik. Kata musannif, walakin yusannu fi qu'ud at-tashahhud awwal al-iftirash. Fajlisu ala ka'bi yusra. Sunat di dalam duduk tasyahud awal itu kita duduk yang dipanggil dengan duduk iftirash. Iftirash, dia ada duduk iftirash, dia ada duduk tawarruk, dia ada duduk yang dipanggil dengan al-iqa'. Kita dah belajar hari itu. Al-iqa' ni kita duduk di atas tumit. Tuan-tuan pacak kaki duduk atas tumit. Ini juga di antara duduk-duduk yang boleh kita buat dalam sembahyang. Ya. Kalau duduk bersila ni dia panggil duduk tarabbu'. Tarabbu' dia panggil. Tasyahud, iftirash, tawarruk, iqa'. Ini di antara jenis-jenis duduk yang dipanggil. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, bab duduk ni kita sambung akan datanglah. Dah masuk waktu insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada peluang untuk sambung lagi dan kita meneruskan berkaitan dengan sifat-sifat sembahyang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.